Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kantar 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Satu kerangka akan disediakan MCMC dalam tempoh sebulan bagi membolehkan penyedia platform media sosial berdaftar dengan agensi itu. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, inisiatif tersebut bagi memudahkan pengawal seliaannya. MCMC perlukan sedikit masa untuk lengkapkan kerangka terbabit, termasuk mengumpul beberapa perkara daripada pengalaman luar, selain perbincangan dengan penyedia platform media sosial sebelum ini. Sementara itu, beliau mengulangi pendirian kerajaan untuk tidak menutup atau menyekat platform media sosial termasuk TikTok bagi mengekang penyebaran fitnah. Ini kerana ia menyekat kebebasan bersuara. Namun langkah kawal selia bersesuaian akan diambil. Program Bual Bicara Suara Anak Madani akan bermula 7 Disember. Ia disiarkan menerusi pelbagai platform media sosial dan YouTube Suara Anak Madani. Ia bakal membincangkan dasar serta isu relevan dengan penceritaan lebih santai. Tetamu jemputan berlatar belakangkan dunia politik dan pentadbiran kerajaan. Generasi muda bertanggungjawab tangani kesan negatif perubahan iklim. Raja Permaisuri Agong bertitah. Meskipun kesan tersebut akibat generasi terdahulu, namun masih belum terlambat untuk memperbaikinya. Titah baginda belia Malaysia mempunyai tenaga dan wawasan untuk melakukan perubahan itu. Baginda berharap usaha ketengahkan isu perubahan iklim oleh pemangku Raja Pahang beri inspirasi kepada orang ramai. Proses pengundian PRK Kemaman bermula hari ini. Untuk perkembangannya, kita bersama Atika Mahtar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail. Silakan Atika. Baik Zahira, hari ini merupakan hari istimewa bagi orang Kemaman kerana inilah detik mereka memilih siapa yang bakal mewakili mereka bagi P040 Kemaman. Bagi maksud tersebut, saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail bagi berkongsi kepada anda proses pengundian hari ini. Pusat pengundian ini bakal dibuka pukul 8 pagi nanti, namun seawal 7 pagi lagi orang Kemaman sudah bersedia di sini bagi melunaskan tanggungjawab mereka. Di sini saja 3 saluran dibuka dengan 1,598 jumlah pengundi di SMK Sultan Ismail. Bagi Don Cukai, sebanyak 14 sekolah terlibat dengan 39,274 pengundi kesemuanya. Bagi kawasan P040 Kemaman ini, ia menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara Barisan Nasional dan juga PAS. Peringatan bagi pengundi, keluar mengundi sila bawa kad pengenalan anda, ikut saluran yang betul serta mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak SBR. Saya kira itu sahaja yang dapat saya berikan perkembangan seketika di SMK Sultan Ismail ini. Kita kembali kepada Zahira di Angkasa Puri. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Atika. SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRK Kemaman mencapai sehingga 70%. Pengerusinya berkata, jangkaan itu bagaimanapun bergantung keadaan cuaca. 49 pusat pengundian akan dibuka pukul 8 pagi nanti melibatkan 244 saluran. Keputusan penuh PRK Parlimen Kemaman hanya akan diketahui seawal 9 malam. Sementara itu, 1,198 pegawai dan anggota kontingen Terengganu serta Bukit Aman bersiap sedia menghadapi PRK Kemaman. Ia melibatkan sumber manusia, aset, persiapan terakhir, tempat mengundi serta pelbagai penugasan melibatkan polis dan SPR. Ketua Polis Terengganu berkata semua persiapan telah diatur sejak awal bagi memastikan PRK berjalan lancar. Ia termasuk strategi sekiranya berlaku banjir. Met Malaysia keluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk bagi seluruh Terengganu serta beberapa kawasan di Kelantan dan Pahang hingga Ahad. Amaran melibatkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai di Kelantan. Di Pahang pula melibatkan Kuantan. Bilangan penduduk terjejas banjir di Kelantan meningkat kepada 668 orang melibatkan 210 keluarga. Mereka dipindahkan di 5 PPS di Pasir Mas, Bacok dan Macang. Sekolah Menengah Kebangsaan Baris Pancur menempatkan paling ramai penduduk terjejas iaitu 254 orang. Sementara itu, di Johor, 572 penduduk terjejas daripada 149 keluarga ditempatkan di 2 PPS. Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Mutiara merupakan PPS paling ramai penduduk terjejas iaitu 311. Diikuti Dewan Muafakat Kampung Cahaya Baharu Masai, 261 orang.
Satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa tumpas. Dadah jenis ketamin seberat 260 kg bernilai 15.6 juta ringgit dirampas pada 21 November. Dua lelaki tempatan dipercayai suspek utama kes berkenaan sedang dikesan. Hasil siasatan mendapati dua suspek tiada rekod jenayah serta bukan keldai dadah. Mahkamah Tinggi menetapkan tarikh akhir 19 Januari depan bagi keputusan representasi Datuk Seri Najib Razak untuk gugurkan 3 kes pengubahan wang haram dana SRC International berjumlah 27 juta ringgit. Hakim memutuskan demikian selepas timbalan pendakwa raya memberitahu representasi yang dihantar belum putuskan Peguam Negara. Peguam Datuk Seri Najib turut memohon mahkamah melepas tanpa membebaskan anak guamnya kerana kes itu telah tertangguh selama 5 tahun setengah. Mahkamah Session membenarkan permohonan pihak pendakwaan supaya kes pengubahan wang haram dan rasuah projek Jana Wibawa yang dihadapi bekas Ketua Penanganan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dibicarakan bersama. Hakim memutuskan demikian selepas timbalan pendakwa raya memohon kes pengubahan wang haram itu dipindahkan ke mahkamah tersebut untuk didengar bersama kes rasuah. Peguam Wan Saiful tidak membantah permohonan itu. Bapa kepada 4 adik-beradik yang ditinggalkan di Pondok Pengawal minggu lepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan mengabaikan kanak-kanak berkenaan. Hakim menetapkan 6 Februari tahun depan untuk menjatuhkan hukuman bagi membolehkan tertuduh melantik peguam. Timbalan pendakwa raya tidak menawarkan sebarang jaminan terhadap tertuduh Kamarul Kamil Abdul Rifin, 33 tahun. 3 lelaki termasuk seorang doktor diperintah bela diri atas pertuduhan membunuh seorang lelaki warga asing. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa dengan niat bersama membunuh A. Anggu 30-an di kawasan kandang lembu berhampiran Taman Don, Seremban. Kesalahan didakwa dilakukan antara pukul 9 hingga 10.30 malam pada 16 Mac 2019. 29 saksi dipanggil sepanjang perbicaraan yang bermula penghujung tahun 2019. 10 parti warga Indonesia yang cuba diseluduk masuk melalui jalan laut ditahan dalam ops pintas khas di perairan Sungai Tiang, Teluk Intan Rabu lalu. Ketua Polis Perak berkata turut ditahan 3 transporter termasuk sepasang suami isteri warga tempatan. Penahanan itu turut membawa kepada tangkapan seorang ejen penyeludupan migran warga Timor Leste dalam kawasan kebun pisang di Jalan Feri Hutan Melintang. Kesemua ditahan berumur lingkungan 25 hingga 60 tahun. Polis menahan lelaki berusia 43 tahun dipercayai membuat hantaran berbaur ugutan terhadap Perdana Menteri di media sosial. Ketua Polis Kedah berkata, suspek yang bertugas di Maktab Mahmud Kulim itu ditahan di rumahnya di Kulim kira-kira pukul 10.30 malam semalam. 5 aduan awam diterima berhubung hantaran terbabit. Turut dirampas telefon bimbit suspek. Suspek direman sehingga 4 Disember. 8 individu ditahan termasuk 3 anggota polis dipercayai terlibat kes culik wartawan Bangladesh pada 7 November lalu. Ketua Polis Selangor berkata 4 daripadanya termasuk seorang anggota polis telah dituduh pada 22 November lalu. Wartawan Bangladesh berkenaan diculik dan diseksa di sebuah rumah sekitar Klang, Selangor. 632 stesen minyak di Selangor sertai program Go to Safety Points GSTP. Ia program kerjasama Polis Selangor dengan stesen minyak seluruh negeri. Tujuannya untuk beri pendedahan kepada kaki tangan stesen minyak tentang bantuan kecemasan kepada orang awam, prosedur keselamatan dan pencegahan jenayah. Ketua Polis Selangor berkata kerjasama strategi ini akan diteruskan pada masa akan datang. Sultan Selangor berkenan merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Selangor SIBF 2023 yang berlangsung sehingga 10 Disember di Pusat Konvensyen Shah Alam. Acara melibatkan 225 pempamer tempatan dan antarabangsa. Pelbagai aktiviti menarik termasuk cabutan bertuah, jualan buku dan diskaun menarik menanti pengunjung. Pada perasmian berkenaan, Sultan Selangor turut berkenan menyampaikan plak perhargaan Selangor International Fellowship Program kepada wakil 8 negara. RTM merangkul Anugerah Kepimpinan PRCA Malaysia 2023 dalam Anugerah Perhubungan Awam Malaysia MPRA ke-15. Ia pengiktirafan atas sumbangan RTM kepada lanskap media negara. Selain pencapaian cemerlang sejak tahun 1946, Presiden PRCA Malaysia berkata RTM konsisten menyediakan maklumat sahih dan menjana kandungan segar serta memenuhi cita rasa masyarakat. Penganjuran tahun ini menyaksikan 57 pemenang dipilih daripada 30 kategori.
6,662 pejabat awam di Negeri Sembilan akan terima bantuan khas kewangan BKK 1,5 bulan gaji atau minimum RM2,500. Menteri Besar berkata ia akan dibayar selewat-lewatnya penghujung Februari dan Mac tahun depan. Future Skills Talent Council (FSTC), inisiatif pembangunan bakat berkemahiran dan persediaan alam pekerjaan. Timbalan Menteri Sumber Manusia berkata program berkenaan antara penyelesaian isu pekerja bawah kelayakan atau ketidakpadanan bakat. Menerusi program itu, pemain industri akan dapat mengenal pasti kemahiran yang diperlukan mengikut permintaan dalam sektor masing-masing. Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia IKRM meningkat 2.5% pada 2022 kepada 121.2 mata berbanding 118.3 mata tahun sebelumnya. Laporan IKRM 2022 dikeluarkan, Jabatan Perangkaan menyebut pencapaian itu disumbang pertumbuhan positif kesejahteraan ekonomi dan sosial. Ketua Perangkawan Malaysia berkata peralihan negara ke fasa endemik yang bermula April 2022 dengan pembukaan semula ekonomi secara berperingkat telah memberi impak positif. Kelonggaran syarat kemasukan tanpa visa di antara Malaysia dan China dijangka memanfaatkan industri penerbangan. Capital A memaklumkan ia diharap mampu memacu keuntungan memberangsangkan bagi kumpulan pada suku tahun keempat. Syarikat juga berhasrat mengoperasikan 187 pesawat menjelang hujung tahun pada kadar 80% pengoperasian berbanding fasa pra-pandemik. Prasarana berjaya mencapai hampir 1.1 juta penumpang sehari menggunakan perkhidmatan pengangkutan awamnya di seluruh negara. Pencapaian itu didorong oleh inisiatif-inisiatif berterusan termasuk ketersediaan perkhidmatan dan keadaan fasiliti serta kemudahan awam. Daripada jumlah itu, perkhidmatan Rapid Rail mencatatkan purata penggunaan harian sebanyak 835,119 merangkumi perkhidmatan LRT, MRT dan monorail. Lebih 15,000 rakyat Palestin terbunuh sejak konflik tercetus pada 7 Oktober lalu. Pihak Kesihatan Palestin memaklumkan ribuan lagi hilang dan dikhawatiri tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Kenyataan PBB pula menyebut sebanyak 80% daripada 2.3 juta penduduk Gaza telah dihalau dari kediaman mereka dan terpaksa berteduh di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, 109 rakyat Palestin dilaporkan terbunuh manakala ramai lagi cedera hanya beberapa jam selepas gencatan senjata berakhir. Kementerian Kesihatan Palestin berkata kebanyakan yang tercedera adalah wanita dan kanak-kanak. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang berkuasa pada 24 November berakhir pada pagi semalam. Presiden Colombia Gustavo Petro mengutuk kekejaman Israel terhadap Palestin pada persidangan pihak-pihak ke-28 di Dubai. Beliau dengan tegas menyifatkan apa yang berlaku di Palestin sebagai pembunuhan beramai-ramai. Petro turut memberi amaran isu alam sekitar yang berlaku di selatan global ketika ini boleh mendorong penghijrahan ke bahagian utara. Ini sekaligus memberi gambaran keganasan yang berlaku di Palestin ketika ini mampu berulang di negara lain pada masa hadapan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken bertemu dengan pegawai dari negara-negara Arab dalam lawatan ketiganya ke rantau itu sejak konflik Palestin-Israel tercetus pada 7 Oktober. Pegawai kanan Jabatan Negara berkata Blinken bertemu Menteri Luar Qatar, UAE, Mesir, Jordan, Bahrain dan wakil pihak berkuasa Palestin di luar persidangan iklim COP28 PBB di Dubai. Perbincangan tertumpu kepada keganasan terbaru di Semenanjung Gaza dan perlunya keamanan yang kekal selepas gencatan senjata selama seminggu antara Hamas dan Israel berakhir. Tentera Israel mengeluarkan video serangan udara dan bedilan artileri yang menyasarkan Hizbullah di Lubnan. Agensi media Reuters tidak dapat mengesahkan lokasi atau tarikh video itu dirakam. Serangan Israel membunuh 3 orang di selatan Lubnan pada Jumaat, lapor agensi berita negara itu. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.